Melalui dengan bacaan ayat Quran ini, dengan amalan ini, kita akan diberikan ilham bagaimana untuk kita melakukan amalan-amalan yang mampu kita menjaga semua perkara tadi. Sebagai contoh, dalam bab nak menguatkan sistem imunisasi badan ini, Allah akan berikan petunjuk-petunjuk, amalan-amalan pemakanan contoh, amalan-amalan yang kita akan dapat daripada hadis untuk kita lakukan. Sebab itu kita kena mulakan dengan petunjuk, kena mohon pada Allah SWT. Sebab urusan dunia ni, dunia apatah lagi urusan akhirat, semuanya mesti terkait dengan Allah. Dalam dalil surah Al-Hadid ayat 5, lahu mulkus samawati wal ardh, lahu mulk, bagi dialah kerajaan ataupun kepemilikan seluruh di langit dan di bumi. Maksudnya apa? Semua urusan, lahu mulkus samawati wal ardh wa ilallahi turja'ul umur, wa ilallahi turja'ul umur, dan kembali semua kepada Allah, tidak boleh tidak. Cuma manusia saja kadang-kadang membeza-bezakan disebabkan oleh kejahilan, kedangkalan, akal fikiran yang hanya berorientasikan kebendaan, melihat dunia dengan benda, melihat dunia dengan diri dia, melihat usaha itulah diri dia. Dia tak nampak usaha itu mesti dengan bantuan kuasa Allah. Melalui dengan bacaan ayat Quran ini, dengan amalan ini, kita akan diberikan ilham bagaimana untuk kita melakukan amalan-amalan yang mampu kita menjaga semua perkara tadi. Sebagai contoh, dalam bab nak menguatkan sistem imunisasi badan ini, Allah akan berikan petunjuk-petunjuk, amalan-amalan pemakanan contoh, amalan-amalan yang kita akan dapat daripada hadis untuk kita lakukan. Sebab itu kita kena mulakan dengan petunjuk, kena mohon pada Allah SWT. Sebab urusan dunia ni, dunia apatah lagi urusan akhirat, semuanya mesti terkait dengan Allah. Dalam dalil surah Al-Hadid ayat 5, lahu mulkus samawati wal ardh, lahu mulk, bagi dialah kerajaan ataupun kepemilikan seluruh di langit dan di bumi. Maksudnya apa? Semua urusan, lahu mulkus samawati wal ardh wa ilallahi turja'ul umur, wa ilallahi turja'ul umur, dan kembali semua kepada Allah, tidak boleh tidak. Cuma manusia saja kadang-kadang membeza-bezakan disebabkan oleh kejahilan, kedangkalan, akal fikiran yang hanya berorientasikan kebendaan, melihat dunia dengan benda, melihat dunia dengan diri dia, melihat usaha itulah diri dia. Dia tak nampak usaha itu mesti dengan bantuan kuasa Allah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wa syahadah wa rahmanur rahim. Wallahu allazi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Wallahu al-khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna.
yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim wala manja minallah illa ilaih amma ba'du. Ayuhal mu'minun ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dipertemukan lagi kita pada malam yang penuh barakah ini, insya-Allah. Kita sudah pun masuk ke fasa 10 awal Zulhijjah. Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan kita isi malam ini dengan antara amalan yang sangat dituntut, yakni menuntut ilmu, menghidupkan malam dengan majlis ilmu. Tanpa ilmu dan kefahaman sekadar ilmu yang kita lakukan akan bimbang-bimbang tidak diterima oleh Allah, rosak sinar hari bulan, memberikan mudarat dan memberikan kita tafsiran yang salah tentang amalan tersebut. Seperti contoh, kita beramal tetapi tidak mendapat kesan daripada beramal, seperti contoh solat, puasa dengan zikir-zikir yang kita amalkan tapi tidak memberi kesan kepada hati kita. Ini kerana disebabkan oleh kefahaman yang mesti didasari dengan ilmu. Dan alhamdulillah, bila Allah pilih kita untuk terus berada dalam majlis ilmu, bermaksud Allah nak berikan kita kebaikan. May yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fiddin. Barang siapa yang Allah nak berikan dia kebaikan, Allah berikan dia kefahaman di dalam beragama. Bukan diberikan amalan yang banyak, diberikan kefahaman yang banyak. Jadi untuk dapatkan kefahaman yang banyak atau kefahaman yang jelas, perlulah melalui jalan ilmu yang berterusan, yang tiada hentinya, yang tiada habisnya. Sehinggalah amalan yang kita lakukan itu benar-benar meresap ke dalam hati kita. Sebagaimana contoh kita lakukan seperti ini, alhamdulillah setiap malam Allah izinkan kita untuk terus menuntut ilmu dengan izin, dengan kudrat iradahnya. Mudah-mudahan kefahaman demi kefahaman yang telah dibuka oleh Allah SWT, seterusnya ilmu yang kita dapat kita mampu terjemahkan dalam amalan. Lalu amalan yang kita lakukan mula mendapat kesan, merasakan kemanisan dalam beramal. Sebagai contoh, amalan tentang taat, itu sangat berat. Amalan taat ni berat. Tetapi bila kita benar-benar taat, yakni dengan ilmu, lebih berat untuk tidak melakukannya. Jika itulah sudah mencapai makam berat untuk tidak melaksanakan, maka alhamdulillah, mudah-mudahan Allah terima amalan kita. Baik, insya-Allah, seperti biasa kita lazimi majlis kita, majlis ilmu kita pada setiap malam dengan kita membaca ayat suci Al-Quran daripada surah Al-Hadid. Yang mana daripada surah Al-Hadid ini ada satu ayat yang mempunyai kelebihan lebih baik daripada 1000 ayat. Jadi sama-sama kita baca. Dan walaupun ia berat, berat bagi setengah orang nak baca setiap malam. Sebab Al-Hadid, surah Al-Hadid ini dia mempunyai kelebihan yang mana ianya adalah untuk menguatkan keyakinan. Menguatkan keyakinan. Dan sedia maklum keyakinan adalah pasak utama dalam kehidupan. Jadi dengan kita amalkan surah Al-Hadid ini, Allah akan berikan kita keyakinan, menghilangkan keraguan. InsyaAllah. Baik, dan juga kita ibaratnya membaca 1000 ayat setiap malam. Masya Allah, 1000 ayat setiap malam. Banyak tu 1000 ayat setiap malam. Nak habis Al-Baqarah pun dah berapa jam nak habis sebenarnya. Baik, insyaAllah. Mari kita sama-sama memulakan dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم
قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربستم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور.
الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوا رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Kita jemaah yang muliakan Allah SWT, saya sudah bacaan suci Al-Quran lepas surah Al-Hadid sebentar tadi. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ia menjadi amalan yang kita lazimi secara istiqamah. Kita istiqamah mengamalkannya dan mudah-mudahan Allah kurniakan barakah daripada bacaan suci Al-Quran itu tadi. Jadi sedang jemaah yang muliakan Allah SWT, pada malam yang penuh barakah ni kita nak menyambung, masih lagi membincangkan dalam konteks mentadbir akal, mengurus takbir akal. Dalam perbincangan akal ni besar, apatah lagi dalam kita masih membincangkan, merumuskan bagaimana yang kita nak berjelaskan tentang ilham baik dan ilham fasik. Akal ni sedang jemaah yang muliakan Allah Ta'ala sebagai ulang kaji, dia adalah elemen ataupun dalam komponen diri kita ini, dalam diri kita yang berunsurkan roh dan jasad ini. Akal termasuk dalam kategori roh. Yakni bila kata masuk dalam badan kita, summa sawwahu wa nafakha fihi min ruh. Summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhi. Wa ja'alakum as-sam'a wal absar. Sama' wal basar. Kat mana duduknya perbincangan tentang akal ni? Sama' wal basar. Sebab boleh melihat, boleh mendengar. Sama' basar. Wal afidah. Afidah tentang hati. Rasai, jiwa. Qalilan ma tashkurun, sangat sedikit hamba-Ku yang bersyukur. Kenapa sangat sedikit hamba-Ku yang bersyukur? Dalam kupasan ayat ini,
Al-Mufassirin mengatakan bahawa sedikitnya kembali kenal, yakni menjadikan hidup untuk kenal Allah. Allah bagi akal, Allah bagi hati, Allah bagi panca indera. Tapi kita gunakan sebaliknya. Kita gunakan sebaliknya menurut hawa nafsu. Hawa nafsu itu adalah kejadian juga sebahagian daripada unsur yang ada dalam diri kita ini. Perasaan. Maka kenapa perkara ini berlaku? Kenapa nafsu dikedepankan dalam perbincangan kehidupan ini? Kerana yang mendorong kita untuk memikirkan tentang hal-hal yang berkisar tentang kehendak nafsu ni adalah kerana dunia. Dunia lah yang menjadi pendorong kepada nafsu itu. Bahawa makanan nafsu ini dunia. Lalu apabila dunia dikedepankan, nafsu diutamakan, maka akal akan dipandu oleh nafsu. Maka kedua-dua ilham ini akan datang. Allah akan bagi fa'alhamaha fujur wa taqwaha. Beruntunglah qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Wa qad khaba man dassaha. Wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah mereka yang menyucikan. Menyucikan dari bagi bagaimana? Bagaimana nak menyucikan bermaksud hidup ni tuan-tuan. Kok mana pun bahasa mudahnya. Akalnya akan berfikir. Akalnya akan mengurus takbir. Kehidupan. Guna akal lah. Sebab itu berbeza dengan binatang. Kenapa binatang tak ada kehidupan? Ustaz? Dia pun hidup tapi tak ada kehidupan. Apa maksud kehidupan? Tak ada keluarga, tak ada urusan, tak ada apa. Hidup-hidup lah. Sebab binatang Allah tidak gunakan akal. Akal fungsi untuk berfikir. Tetapi alangkah malangnya manusia apabila akal yang hebat ini tidak digunakan untuk perkara yang lebih besar daripada perkara hal dunia. Apa dia? Ilham baik itu. Takwa. Ini menggunakan akal untuk kita tafakkur. Yatafakkarun ulul albab. Merenung, menghayati akan segala tanda-tanda yang telah Allah titipkan, jadikan di dalam seluruh kejadian. Di dalam segala apa yang telah Allah maktubkan, nukilkan dalam Quran dan ayat-ayat alam ini. Dan boleh jadi kalau kita lihat silat hari bulan, kita beramal tidak menggunakan akal. Kita beramal hanya ikut-ikutan. Tidak berfikir, tidak menggunakan akal yang waras. Sebab itu jangan terkejut, orang boleh persoalkan balik, aku solat dapat apa? Itu pun tak guna akal lah tu. Aku buat baik dapat apa? Dunia ni kejam, katanya. Kita bayangkan, hari ni contoh. Dalam konteks keadaan yang bertembung dengan, dia panggil apa? Analog. Zaman analog. Zaman analog ini, yang semuanya digital. Semuanya era digital, era yang teknikal. Baik. Bertembung dengan amalan, contoh. Berbincang soal, saya ambil contoh, kesembuhan. Betapa manusia hari ini, yang tidak menggunakan akal, tidak langsung nak berfikir tentang bahawa setiap kesembuhan itu, kesembuhan yang kita nakkan dalam konteks kesihatan, itu bukan datang daripada ubat. Nampak? Dia makan dia. Makan ubat, makan. Yang tahu-tahu dia nak sembuh. Dia berfikir tak? Itu maksud dia. Dia berfikir tidak? Ubat itu bukan menyembuhkan. Ubat hanya asbab atau alat untuk membawa medium-medium yang diperlukan oleh jasad. Manusia malas nak fikir. Dia tahu nak beramal. Apa amalan-amalan yang boleh. Dia tahu amal. Atau ubat ataupun zikir. Zikir pun tak berfikir. Bayangkan, zikir pun tidak berfikir. Apa maksud zikir tak berfikir? Razak, Razak, Ya Razak, Ya Razak. Bila sebut saja Ya Razak, tapi tak berfikir ataupun tidak merenung. Bahasa merenung. Kalau berfikir ni, biasa kita akan nampak macam dibentuk kan. Sebenarnya bukan bentuk. Berfikir ni adalah apa kesedaran kita. Di saat kita sebut Razak, apa yang kita sedar? Kita sedar ke di alam separa sedar? Razak, Razak, Razak. Lagi sekali duit, 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 duit. Tetap bila sebut Razak, nampak duit.
Nah, tak berfikirlah tu. Nampak? Tak berfikirlah tu. Jadi sedang jemaah yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala, berapa ramai akal yang diberikan tidak mampu nak berfikir bahawa segala hajat yang kita perlukan, mahukan, itu datang daripada yang memberikan seluruh hajat. Jadi Allah. Bila buat kerja tak berfikir ni, tak guna akal yatafakkarun, kita akan jadi orang yang terminta-minta. Orang jadi orang yang menagih-nagih. Sebab apa? Sebab kita tidak akan dapat apa hikmah, kebaikan daripada perbuatan yang kita lakukan. Dia jadi tertagih-tagih lah. Kenapa aku buat ni? Aku buat ni untuk apa? Buat ni untuk apa? Aku baik ni untuk apa? Akan jadi persoalan-persoalan. Akhirnya akan ulanglah cerita. Dia ulang lagi Justice for Bella ni pasal apa ya? Saya pun tak tahu. Dia ulang tu. Puan Alias, Puan tu. Ulang kopi banyak kali tu. Kan? Jadi, banyak hal-hal Islam yang bunuh diri tu ke? Wallahualam. Cuba komen sikit apa masalah tu. Cuba cerita sikit. Nak tahu tak? Cuba nak fikir juga apa isu dia. Baik, jadi sedang jemaah yang muliakan Allah SWT. Maknanya hidup kita ni, apabila kita gagal menggunakan akal, sebab gagal nak membezakan ilham baik dan buruk, gagal disebabkan oleh nak membersihkan hati, sebab nak membezakan, dia akal baik, ilham baik buruk ni serentak turun, Allah bagi. Tapi nak membezakannya itu adalah hati. Hati. Oh, budak perempuan yang didera Ustaz. Oh, wallahualam saya tak tahu. Yang kena dera. Saya tak baca. Apa justice-nya? Didera oleh siapa? Penderaan. Didera oleh? Ni sedap juga tajuk ni. Siapa tak baca? Cuba. Nak bagi tahu betapa ada manusia tak guna akal nanti. Siapa dera dia? Klik keluar cerita tentang budak tu. Dera anak. Okey, Ustaz dia rasa dia. Penjaga di rumah kebajikan. Baik. Ini satu kes. Banyak kes yang sampai dibunuh oleh mak sendiri pun ada itu hari kan. Ni tak guna akal lah ni. Ni. Ada akal tak boleh nak fikir. Ada akal tak boleh nak fikir. Tak boleh nak fikir. Jadi kita justice untuk apa? Pihak berkuasa, hukum saja orang tak berakal ni. Itu saja. Saya lalu cakap, apa dia begini. Saya mudahkan perbincangan akal ni untuk kes ini dan untuk umum. Begini. Saya kata kat pelajar saya dan semua, tuan-tuan. Kalau manusia, dia boleh berfikir. Kalau manusia, dia boleh berfikir. Kalau kita bagi arahan, dia boleh buat. Suruhan dan larangan, dia boleh buat. Itu manusia. Kalau binatang, dia tak boleh fikir. Kita kata, dia tak mau ikut. Dia kata, tak mau ikut. Okay. Kalau dia menentang, dia iblis. Dua-dua ni di kategori mana? Kalau dia kata dia manusia dan dia gagal berfikir ataupun dia nak jadi seperti binatang, hukum saja. Hukum. Sama juga suami yang tak menjalankan tanggungjawab, yang kata isu bercerai. Kalau nak fikir, hukum je. Isteri yang tak nak berfikir, hukum saja. Orang berfikir ni berdakwah. Kita boleh fikir jangan buat benda macam ni, ya. Benda tak baik, ya menung balik, betul lah, tak betul lah benda ni. Mau yang nak yang nak dibentuk adalah orang yang nak berfikir. Kalau orang yang tak nak berfikir, sama ada dia ni golongan penentang, iblis, itu buang saja. Kalau dia buat sebab dia nak mencabar kedaulatan undang-undang, itu hukuman lebih berat. Sebab orang mencabar ni memang tak ada ampun sebenarnya. Orang yang mencabar-cabar ni tak ada tempat sebenarnya. Sebab tu iblis ni, dia tak ada tempat di sisi Allah tu sebab dia mencabar. Dia enggan, abah wastakbar. Kenapa ni, dera ni? Ikut suka saya lah. Orang macam ni berat ni. Hukuman kena berat sungguh ke orang macam ni. Tapi, saya gagal nak berfikir, mana kamu binatang lah, kena hukum juga. Hukum tetap hukum sebab apa? Kesilapan yang tak gunakan fikiran. Manusia berfikir.
Sebab itu, contoh, anak 7 tahun suruh solat. Kalau masuk 10 tahun, 12 tahun tak solat, boleh dikenakan pukul. Malah sunnah tuan-tuan. Antara yang digalakkan adalah gantung rotan kat rumah. Rotan. Nampak? Litakdibi supaya anak berfikir. Kalau budak buat, kalau dia berfikir, dia aku nak pukul orang, nyanyi aku. Dia buat. Bukan sebab buat kena pukul, tapi dia berfikir. Sebab itu, bagi yang melanggar peraturan undang-undang dengan sengaja, oleh seseorang ataupun kita sengaja, sebab tu Allah kata, kenapa kamu tak nak taat dengan aku? Kenapa? Apa alasan kamu tak nak taat? Sama ada kita tak boleh fikir, afala yatafakkarun? Apa kamu tak boleh berfikir? Kalau kamu tak boleh berfikir, kemungkinan kamu lebih teruk pada binatang. Ulaikal an'am balhum adal. Kamu tak boleh berfikir ke agama Islam ni penyelamat bagi kamu? Kamu tak boleh berfikir ke? Ada manusia memang tak boleh fikir, dia kena hukum. Sebab tu jangan marah kalau hidup kena hukum. Jangan marah. Asyik kena hukum. Hukum ni apa? Orang kata hidup ni kejam, Ustaz. Saya kena tipu, saya kena ini. Dah kamu tak nak berfikir. Nampak? Dah tak nak berfikir. Buat tak nak berfikir. Sedangkan berfikir dulu. Malah berfikir pula mesti bermula dengan pembersihan hati. Jangan suka-suka je fikir ikut apa yang ada nampak. Buat. Nampak buat. Ni kena ada duit ni. Isteri kena ada duit ni. Perempuan kena ada duit ni. Terus buat. Hukum tolak belakang. Dah kena baru fikir hukum. Lepas tu fikir hukum dulu. Bila fikir pula, kena ada yang memimpin fikiran. Cikgu Amir, dalam bab pengajian ni, bila kita nak mengetahui sesuatu perkara, maka kita kena simpulkan persoalan atau perkara itu. Kalau masa kata kita nak tanya tentang takdir, kita kena faham dulu tentang takdir. Bila kita faham tentang takdir, contoh saya bagi itu, takdir ni adalah semua perkara yang berlaku di bawah kekuasaan Allah. Takdir yang tak berlaku di bawah kekuasaan Allah. Saya dah bincangkan tempoh hari. Akal itu adalah satu alat untuk pembeza. Memang takdir ni saya mudahkan perbahasan, dia adalah SOP. Yang Allah telah garis pandukan. Kalau kamu buat baik, dapat baik. Kalau kamu buat jahat, dapat jahat. Itu takdirnya. Dan Allah jadikan pula setiap makhluk ada takdir dia. Ada SOP dia. Akal SOP dia kena pilih baik. Itu SOP dia. Kalau kamu pilih buruk, SOP buruk akan datang. SOP buruk aku dah setkan dah. Ini dia. Kamu gagal menggunakan takdirnya aku suruh kerana kamu tiada ilmu yang benar. Maka kamu akan terima kesan dan akibat dia. Itu semua jelas. Semua ini dah ada sistem. Tinggal lagi kita nak ikut sistem atau tidak. Nak ikut tu pun takdirnya Allah bagi kat manusia. Sebab tu manusia ini, sifat dia adalah nanti, yang Allah jadikan dia ni, spesialnya sebab dia ada takdir memilih. Bukan soal boleh pilih ke. Memang ia pun boleh pilih. Adakah boleh pilih itu Ustaz sebab kita ni berkuasa? Allah bagi kuasa. Sebagai ujian untuk kita. Sebab itu, bila kita bagi tahu tadi, akal ini, bila gagal digunakan, sebab tu duduk kat atas ni, ini otak. Tapi ilham bubur kat sini lah. Sebab tu kita tutup pakai serban, pakai kopiah ni sebenarnya nak menjaga ni, nak menjaga mahkota ni. Sebelum nak buat ni duduk atas. Ilham sampai. Ilham pula jaga hati. Hauna Nabi kata, ini bagi jaga kamu iman hukum hakam. Ilham pun datang, baik buruk datang. Jadi macam mana nak pilih ni? Ilmu mana ilmu? Ilmu apa? Ilmu iman. Pilih. Jangan keliru. Bila keliru, sebab kita banyak benda nak tahu. Itu nak tahu, ini nak tahu, itu nak tahu, ini nak tahu. Macam-macam benda kita nak tahu. Itu pun nafsu juga. Nak tahu pun nafsu juga. Hati-hati. Sebab itu,
kehendak ini perlu ditundukkan mengikut kewajipan. Kalau ikut ilmu ni, semua benda kita nak tahu. Dia orang ni kadang-kadang benda-benda yang tak patut tahu pun dia nak tahu. Sebab itu, bila kata akal, itu memang diberikan ilham. Memang diberikan ilham. Yang menjaga ilham untuk membezakan baik atau buruk. Itu adalah hati. Walhal setengah itu kadang-kadang dah tahu dah baik buruk. Tetapi hatinya, qad aflaha man zakkaha, beruntunglah mereka yang menyucikan hati. Sebab hatinya itulah yang akan menjernihkan akalnya. Ini kena jelas sebab manusia ni adalah makhluk kejadian yang Allah berikan takdir pilihan. Allah takdirkan kita untuk memilih. Dan sebab kita boleh memilih. Ikut kan tak ada pilihan. Malaikat tak ada pilihan. Sebab dia tak ada akal dan perasaan. Binatang ada perasaan saja, akal tak ada. Jelas. Manusia, akal ada, perasaan ada. Nampak? Jadi bila akal ada, akal boleh pilih, perasaan boleh nak. Ini yang mahal manusia ni. Mahal manusia ni Allah takdirkan boleh berfikir, memilih dan ada kemahuan. Dan Allah nak tengok siapa yang berjaya menundukkan akal dia, hati dia, mengikut kehendak Allah. Kalau kita gagal, Allah kata apa? Kalau kita gagal, bermaksud kita lebih teruk daripada binatang. Lebih teruk daripada binatang. Sebab tu, cara untuk kita keluar daripada kekeliruan ini, sebab tu datangnya tuntutan ilmu. Talabal ilmu faridatan ali kulli muslimin wal muslimat. Mesti. Menuntut ilmu. Baik, sekarang ni, kenapa kita tak ada kehendak ataupun menuntut ilmu tu tak seperti yang sepatutnya? Kerana ilmu itu, yang mana ada tuntutan yang utama pada ilmu tu adalah pembersihan, tazkiyah. Kalau tak bersihkan hati, ilmu tu tidak akan jadi. Sebab ilmu duduk kat hati, bukan kat akal. Bahkan kadang ada berilmu, tak boleh nak fikir. Nampak macam berilmu, tak boleh fikir. Nak pula ilmu agama, bukan sekadar ilmu akal fikiran saja. Kalau ilmu yang melibatkan agama, pegangan, itu pada hati. Malah, manusia pula lagi sekali tertipu dengan, sebab apa tak nak menyucikan hati tadi? Sebab dunia. Dunia. Sebab tu dunia inilah yang akan menyebabkan manusia itu kembali jahil. Dalam jahil sungguh. Sebab apa? Sebab dah tertipu dengan dunia. Tertipu dengan dunia. Sebab itu Allah kata, dalam bab yu'til hikmatan man yasha, Allah memimpin hikmah ni kepada siapa yang aku kehendaki. 269. Kepada siapa yang aku kehendaki. Bermaksud, mana-mana yang berjaya adakan azam dia untuk ilmu, maka di situlah Allah akan turunkan yu'til hikmatan man yasha. Allah menganugerahkan kepemahaman yang dalam dan luas tentang Al-Quran dan Sunnah kepada siapa yang kehendaki, pada hukum hakam. Allah akan turunkan, yakni kepada siapa yang aku hendaki. Yang dimasukkan di situ adalah tepat dalam ucapan dia, pemikirannya. Ibnu Wahab menceritakan daripada Al-Malik Zaid As-Salam mengatakan hikmah berarti akal. Allah akan kurniakan akal. Yang mana akal ni diberikan kepada mereka yang benar-benar berazam untuk nak benar-benar menyucikan hati. Betul-betul dia nakkan ada keazam. Ini ujian. Inilah ujian. Dan yang membezakan kita dalam ujian itu adalah iman itu kembali. Jadi sedang jemaah yang memuliakan Allah Subhanahu Wa Taala.
Baik. Jadi kalau kita lihat, kalau kita lihat seperti contoh perbincangan semalam, dan kemarin, bila sebut tentang ilham, akal fikiran, dia ada jahat, ada takwa. Maknanya akal fikiran ni, dia ada dua peranan dia. Maka, yang takwa ni adalah yang menjurus kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Itulah salah satunya adalah jalan zikrul maut. Baik. Bila kata yang menyucikan, yang akal ni, yang menyucikan akal tu nanti adalah fikiran. Fikiran itu adalah jiwa. Yang menyucikan akal fikiran itu adalah jiwa. Yang jiwa yang dibangunkan dengan kesedaran iman dan keyakinan akan segala kekuasaan Allah SWT sehingga hilang keraguan. Itu dia. Lalu, bila kata nak masukkan, ini yang kata Al-Hikmah tadi, yang kata Al-Hikmah ni. Bila masuk Al-Hikmah ini yang dimasukkan dalam hati. Maka bila masuk ke dalam hati itu, hikmah. Maka kesannya adalah hilang keraguan. Hikmah ni apa? Tentang tadi. Hukum hakam, agama. Bukan masukkan dunia. Kebanyakan ni masukkan dunia. Akhirnya keliru. Sebagai contoh begini. Dunia 24 jam. Kita duk lihat akal. Elemennya melihat. Dan mendengar. Bayangkan. Hal melihat dan mendengar tentang dunia. Okey. Bila akal ni asyik dengar cerita tentang nak buat duit, tengok duit, dunia ni dia nak apa orang kata? Cerita tentang susah, tentang senang. Berkisah tentang susah senang. Ni yang berlaku. Dimasukkan dengan pelbagai-bagai perkara tentang hal kesusahan dunia, hal kesenangan dunia, impian. Masukkan semualah impian. Segala gambaran-gambaran. Segala bayangan-bayangan. Yang tidak membawa kepada maksud sebenar. Lalu akal ini sudah dipengaruhi oleh perkara-perkara hal dunia. Okey. Tidak cukup dengan itu, dunia ini telah mendorong nafsu. Nak merancakkan lagi pemikiran tu, maka nafsu juga menguasai akal. Yang mana nafsu dimasukkan oleh perasaan tadi. Bila dia tahu tentang cerita tentang susah, dia masukkan sedih. Sedih pun datang. Bila tentang senang, gembira pun datang. Bila hanya berkisah tentang hidup sedih, gembira ni, tak ada cerita bab pembersihan, tak ada cerita ni. Dunia. Dunia pula cerita tentang harta. Maka ilham yang tersedia tadi, yang Allah uji kita dengan ilham fasik tadi, atau ilham takwa, maka sudah pasti bila beginilah keadaannya, dunia, kemudian akal berfikir saja tentang dunia, susah senang, lalu dunia mempengaruhi perasaan, sedih, gembira, maka akal lagi sekali buat dengan dorongan nafsu, maka ilham yang buruk, fasik ini akan mendorong akal untuk lakukan apa saja untuk dunia, sehinggalah dunia ini menjadi asbab
penghalang untuk mengenal Allah. Tak kenal Allah lah. Ilham fasik tu itulah. Fikir hidup. Sebab itu jangan main-main. Sebab tu dunia ni yang menjadi agenda besar dia. Syaitan duduk mana Ustaz? Syaitan dia akan duduk dekat nafsu. Ni syaitan. Dia akan tunggang nafsu. Nafsu yang dipengaruhi oleh dunia. Dia akan tunggang, maka dia akan beri nasihat kepada akal. Itu cara dia. Okay. Jadi maknanya sekarang, kita kena fahamkan balik. Dunia tetap berada di hadapan kita. Hadapan maksudnya kita sedang berada di dunia. Dunia ni cerita yang akan kita dengar. Apa dia? Segala hal yang berkisah tentang kehidupan. Apa yang kita kena pastikan adalah dalam bab cerita kehidupan yang akal akan takbir ni, maka mestilah didahului dengan iman. Ini peranan iman ni. Yang mana hati dibersihkan. Hatilah yang akan kembali kontrol akal dan melihat dunia itu. Bagaimana melihat dengan hati? Iaitu dengan meletakkan kembali iman tadi. Melihat dunia. Iman, dia menafsirkan semula. Dunia dan kehidupan, nampak tak? Dua sekali. Dunia dan kehidupan ditafsir semula oleh iman. Lalu di saat akal ditakbir oleh hati ini, iaitu jiwa tadi yang dimasukkan dengan iman, maka akal ini secara tidak langsung mendapat dorongan ilham takwa. Sebab ilham ni dia sentiasa dia ready dia nak masuk. Ilham takwa. Apakah peranan ilham takwa ini? Dia akan keluarkan segala gerak kerja. Yang mana ilham ni akan mendorong fikiran tadi, akal tadi ni, yang dah dimasukkan dengan iman untuk melakukan. Dalam fikirannya adalah melakukan segala bentuk, rupa bentuk kebaikan. Dia akan fikirkanlah. Jadi melakukan segala rupa bentuk kebaikan yang mana meletakkan kembali hukum. Hakam. Yang berbicara soal halal dan haram. Yang menjadi pembeza kepada tadi, kerosakan tadi. Yang menyebabkan kita tidak melakukan kerosakan sebab kita dibimbing oleh halal dan haram. Jelas nampak halal dan haram. Maka bila halal dan haram, sudah pasti kita berbicara soal pahala dan dosa. Jadi fikiran ini telah didorong oleh iman, yang mana akal juga melakukan kerja itu, akal yang berfikir ni, akan segala perkara-perkara kebaikan. Berfikir bersandarkan ilham yang Allah berikan. Allah juga yang akan tiupkan setelah hati kita menilai ni, menjaga balik ni, melihat tengok dunia ni dengan hati ni. Hati ni yang ni dengan iman. Lalu di sinilah ada pembezanya. Pembezanya saya buat seolah gambar rajah lah ya. Yang mana pembeza kepada ada border dia. Penghalang dia. Hati ni dia mula
menghalang apa saja keburukan-keburukan dunia ini untuk masuk, kerana telah ditakbir oleh iman ni. Ini penghalang ni. Dia panggil batasan. Sebab itu dunia ini sebenarnya kalau kita pendekkan cerita dia, kalau dunia ni tengok dengan iman, bukan apa yang aku nak. Dunia ni bila tengok dengan iman, dia tengok suruhan, larangan, itu saja. Dan larangan bukannya kemahuan. Mana ada soal la ni, ada lam kat sini, la. Ni. Tak ada istilah nak jadi contoh yang wanita berkejaya, yang hebat menuju antarabangsa dan dunia lah, tak ada. Apa larangan dunia ni bagi wanita? Itu sebenarnya. Apa larangan dunia ni bagi lelaki? Larangan yang sama. Apa dia? La tusyrik billah. Jangan sampai dunia menyekutukan Allah. Clear. Ini dah belum apa-apa lagi dah. Dunia. Kita kena gunakan dunia. Kita kena gunakan dunia untuk belum apa-apa lagi. Larangan dulu ada ke depan. Beramal pun sama. Kita kena beramal kat dunia. Ada larangan lagi. Apa dia? La tusyrik. Suruhan dia adalah mengesakan Allah, esakan Allah. Larangannya adalah syirikkan Allah. Ini yang saya tekankan dalam perbincangan rumah tangga tempoh hari. Lain sekali yang disuruh tak buat, larang pula buat. Tak suruh, tak esakan Allah, tidak. Malah berani menduakan Allah. Suruhan untuk mengesakan menyembah Allah. Ni suruhan esa ni menyembah. Kemudian larangan menyekutukan dengan apa segala bentuk ni dunia ni. Jadi iman, maka akal ini diisi dengan kefahaman, ilmu yang dimulakan dengan iman. Ilmu tanpa iman, binasalah ilmu tu. Larangan, la. Sebab itu bermulanya kita itu dengan la ilaha asyhadu alla. Asyhadu kan? Lam ni. Di mana kita letakkan lam dalam hidup kita? Kita tak nampak larangan. Melintang lalu membujur sapu. Yang kita nampak dunia impian. Tengok kita, larangan. Nabi kata jangan banyak angan-angan. Kita berimpian. Dunia ni lak ni. Bubuh balik. Barulah dapat ilham takwa. Macam mana? Takwa ni apa? Menjaga, wiqayatan, menjaga. Menjaga iman. Maka datanglah ilham untuk menjaga iman. Iman dah menerima bahawa Allah berkuasa. La ilaha illallah. Maka apa sahaja yang dilihat di depan mata itu, misinya adalah nak menafikan segala kekuasaan. Nak menyembah Allah, nafikan segala kekuasaan selain Allah. Ada kita, ini yang kadang-kadang kita ingat iman ni, duduk dekat, sebut saja, mengucap. Kemudian kita buat saja, dah selesai. Kadang-kadang orang yang ada ilmu agama tapi selalu menggunakan logik akal kedua untuk melihat sesuatu perkara yang berkaitan dengan agama. Di mana silap? Silapnya tak tengok dengan agama lah. Itu je lah. Itu je. Silapnya tak tengok dengan agama lah.
Sebab kita belajar dengan orang. Kita tak belajar dengan agama. Tak kisahlah dia tu orang agama atau orang agama. Ilmu ni dia tak kira orang siapa. Dia kira dia faham ke tidak. Kadang-kadang pakaian saja membawa pakai ilmu agama. Tapi makanya saya tak suka gunakan orang agama. Kita semua orang agama, cikgu. Asal mengucap dua kalimah syahadah, semua orang agama. Semua orang ada agama. Tak adanya ni orang agama ni, ni bukan orang agama. Tak ada. Selagi mana semua mengucap dua kalimah syahadah, semua orang agama. Tinggal lagi dia nak mendalami agama atau tidak. Itu saja. Yang kelebihan bagi yang cikgu tengok dah semua, dia pun mendalami agama. Pergi sambung pengajian kat pondok, pergi sambung pengajian dengan universiti, pergi jumpa tok-tok guru, pergi jumpa. Tapi yang ditekankan di situ adalah kehidupan beragama, bukan menyambung pengajian agama. Bukan kata kalau tanya orang agama, kalau saya tanya tinggi lagi, iblis kenapa asalnya beramal tiba-tiba masuk neraka? Kalau saya tanya lebih lagi, maksimum terus tanya. Iblis, bukan kata orang agama dah, ketua lagi. Kalau adalah iblis tu, alhamdulillah lah Allah buat ujian iblis tu dah berlaku. Bayangkan sekarang ni, sekiranya Allah takdirkan iblis tu asal orang agama, tup sesat. Agak-agak kita kata apa? Kecewa dengan agama agak-agak. Tak payahlah. Orang agama pun sesat. Alhamdulillah juga iblis tu sesat dari awal. Kisah Nabi Adam dia dah sesat dah. Kalau bayangkan dia sesat zaman kita, tuan. Dahlah kita ni baru nak merangkak-rangkak agama ni, baru pun terkeliru lagi ni, terkial-kial lagi, tengok-tengok, orang yang dah beramal pun sesat, agak-agaknya apa kak? Hilang semangat kita, sebab kita ni jenis ikut orang. Bukan ikut wahyu, ikut Quran, ikut hati ni, Allah bagi bimbingan. Sebab tu penting juga berguru. Berguru ni sebenarnya, ilmu itu perlu dibahaskan. Bukan ikut orang. Orang ni kadang-kadang belum pasti kedudukannya. Allahumma salli ala Muhammad. Salli ala Muhammad wa ala alihi. Sebab itu iman mengatasi. Iman tu, dia ni beriman ni, bila masuk beriman ni. Sebab tu beriman, kalau ikut iman, dia mesti berilmu. Sebab nak mendalami iman. Nak beriman, dia kena berilmu. Tapi nak dapat iman, dia bukan berguru. Iman ni adalah anugerah. Nampak? Nak mendalami setelah dia beriman. Beriman ni kadang-kadang dia tak ada ilmu lagi pun. Dia tak ada ilmu sepenuhnya. Macam orang baru masuk Islam kan. Al-Fatihah tak reti, sifat 20 tak reti. Tak tahu. Tapi dia sudah ada yakin. Dia sudah ada kesedaran. Okey. Maka kesedaran itulah mendorong dia mencari ilmu. Baik, sekarang ni nak bagi tahu. Dalam konteks kita nak mencari ilmu sekarang ni, kita semua dah ada iman dah. Betul tak? Maka bila dah ada iman, sepatutnya iman ni kita gunakan balik. Sebab imanlah yang mendorong kita supaya jangan salah pilih ilmu. Imanlah yang mendorong kita jangan salah pilih guru. Sebab tu kena ada kesedaran dari awal. Kesedaran dulu baru cari ilmu. Kesedaran itu diwujudkan. Tu cara dia. Jadi makna iman sentiasa berada di depan. Imanlah yang membezakan orang yang berilmu itu menjadi ilmu yang alim dan arif sehingga mencapai tahap kembali dia kepada konsep hamba Allah yang kamil, atau orang yang berilmu menjadi fasik, rosak, malah munafik.
Kerana orang yang baik mungkin dia tak ada ni, iman dia rosak. Dia tak iman, dia tak minta ke Allah. Sebab tu apa-apa kena doa. Iman. Iman minta dengan iman ni. Iman ni ya Allah. Sebab kita semua sudah digunakan iman. Gunakan iman tu tuan-tuan. Itu kaedah dia. Sebab itu berbalik kepada perbahasan kita tadi. Iman inilah yang akan mengepalai, yang akan menjadi panduan utama iman. Walaupun kadang-kadang tak ada orang yang tibalah satu tahap kita seorang, keseorangan. Wa kafa billahi syahida. Cukuplah Allah menjadi saksi. Jangan iman pun ikut orang. Kenapa ni kamu tak nak sembah Allah? Dah tak ada orang nak ajar saya. Ajar satu bab sembah Allah. Takkanlah tak ada satu dorongan dalam hati tu. Dia panggil fitrah dalam hati nak sembah Allah tu. Takkan nak tunggu guru baru datang baru nak sembah. Tu dia masuk dia. Mesti kena ada dorongan hati, satu kesedaran yang mendalam. Jadi sedang memahamikan Allah Ta'ala. Adab berdoa tak perlu menangis merintih. Adab berdoa ni memintalah kepada Allah. Itu je. Ambil uduk, ngadap kiblat, selawat kepada Nabi, puji Allah, mintalah. Tak ada nak merintih menangis. Kadang-kadang merintih menangis ni sebab apa? Sebab dunia. Kalau menangis merintih sebab Allah, okeylah. 4 dosa okeylah. Kadang-kadang sebab sedih dengan keadaan dunia. Tapi Ustaz baru nak belajar, tak apalah. Tak adalah larangan. Tapi kalau tanya adab, bukan begitulah. Kadang kita duduk, ya Allah, tolong ya Allah. Itu makbul. Kadang bergulung-gulung, ya Allah tolong, ya Allah tolong, ya Allah. Dah kamu ni kena sampuk, kenapa? Ada macam tu pula. Mengatap-katap lah pula. Dia bukan berdoa, bukan mengatap. Kalau minta kat sultan macam ni, agak-agak. Kalau dia pada peluang, minta dengan agung, hajat, masuk istana macam mana agak? Dengan kusuk masai ke? Dengan kesedihan, dengan ni kenapa ni? Dia sedih tuanku. Tak ada ni kalau datang, nanti yang tuanku nak jumpa ni, dapat ni satu prepare. Kitanya prepare dengan kemas, dengan semat. Ni tengah susah ni. Ni susah, projek tak dapat. Tapi peluang nak minta tuanku jumpa. Kita pun pakai baju. Nak kena tempah juga. Tempah lah. Duit tak ada pun tempah. Kemas dia. Depan tuanku macam tak ada apa-apa masalah. Tuanku, bagus tuanku. Patik tengok tuanku. Hebat. Patik tengok tuanku. Cantik tuanku hari ini. Bila cerita masalah? Apa hajat kamu? Sebenarnya tuanku Patik sangat memerlukan pertolongan daripada tuanku. Tuanku je yang dapat tolong Patik. Ada mengatap-katap kat situ. Tolonglah tuanku. Tolonglah tuanku. Nangis-nangis. Setiap bulan tuanku kata balik tu. Kamu jangan nangis tu. Tenang, bertenang. Dah okey, dah boleh bercakap. Baru jumpa. Better. Tukar baju dulu pakai kemas-kemas. Tu masuk dia. Meminta itu adalah dengan kita sebenar-benar menjadi hamba Allah. Memuja-muji dan meyakini kepada Allah. Nampak? Jadi bila nak meminta, kena jelaslah. Menangis ke nak meminta ke nak menangis. Pilih. Nangis dulu. Nangis dulu. Apa minta. Kan menangis ke nak minta ke macam satu. Tapi kalau kesedaran datang, sebab sedar ini tidak semestinya sedih. Tapi bila sedar dan datangkan kesedihan atas kesedaran, ya tafadhal lah. Bukannya ada halangan. Tapi maksudnya ada orang, dia kena kata, ni kena nangis baru jadi ni. Lalu datanglah elemen-elemen nak buat kasih orang nangis. Mendayu-dayu, berkata-kata dengan mengusik. Bukan jiwa, mengusik perasaannya. Akhirnya, tidaklah genuine. Jadi kalau benar memintalah dengan sebenar-benarnya. Sedar sehingga menitiskan air mata, ya okey. Sedar sehingga sedih. Ini bukan sedih tapi tak sedar-sedar. Pun tak boleh juga. Berapa ramai orang sedih tapi tak sedar. Sedar tak mestinya sedih. Yang penting sedar. Sedar. Itu kena penting. Dan meminta kena yakin.
Sebab itu kita bincang dalam bab yang lepas, meminta dengan yakin itu setelah kita meminta dengan yakin dan kita beramal, Allah berikan keyakinan. Allah berikan keyakinan untuk meminta. Spontan ustaz berdoa tiba-tiba mengadai mata, itu lain mungkin atas kesedaran. Ya, silakan. Tak adalah saya mengatakan halangan untuk menangis, tapi janganlah nampak menangis itulah seakan-akan inilah doa. Doa tidak begitu. Doa ni kan ibadah. Jadi beribadahlah betul-betul. Adalah adabnya tadi macam Siti Jah tanya tadi. Baik. Jadi sidang jemaah yang muliakan Allah SWT. Maka urutannya begitu. Dunia, kehidupan. Jadi hati yang dimasukkan dengan iman. Sebab tu dalam hati ini juga, bagi yang dah terkesan dengan dunia dah masuk dalam hati, maka dia kena keluarkan, dia kena penyucian hati. Bila dunia dah termasuk dalam hati ni, maka disebabkan oleh apa? Yang ni. Macam mana Ustaz dunia boleh masuk dalam hati? Sebab dia begini. Dia tulis. Bila kata dunia ni, dia ni saya bagi contoh orang yang mula sedar lah. Sedar ni, dia akal, ni saya bagi susunan dia, yang bagaimana hati dia boleh masuk kat dunia. Dunia ni boleh masuk. Ni nafsu. Bila dia tengok dunia dengan segala impian yang ada, maka dunia pun pengaruhi nafsu dia. Nafsu pengaruhi akal dia. Apa yang berlaku? Hati ni tiada kerja. Kerja hati ni terbiar. Terkeluar daripada circle ni, dia terkeluar. Patutnya tadi macam ni. Patutnya hati yang menjaga ni. Tapi kerana tak ada bimbingan, dia buat di dunia dulu, kita keluar. Baik, bila nafsu kontrol akal, dunia pengaruhi akal, sampai tahap akal ini gagal. Bila akal ni gagal? Bila dunia ni mengecewakan dia. Dunia ni kecewa. Nafsu pun kecewa. Maka kekecewaan itu dia masuk dalam hati ni. Dunia tu dah masuk. Bila dia tak ada protection, dunia ni masuk dalam hati. Saya cerita ni cerita proses tu, teknikal terus. Kalau ikut cerita falsafahnya, ada apabila kita selalu sibuk dengan dunia, kita sentiasa ingat dunia, bila dunia menjadikan keutamaan, maka dunia akan masuk dalam hati. Lalu keluarlah falsafah, dunia jangan ada dalam hati. Masalahnya sekarang, dunia dah masuk. Baik, bila dunia dah masuk, disebabkan apa? Kerana penggunaan akal kita menjadi penggunaan yang maksimum terhadap dunia, sehingga sampai satu tahap kegagalan dalam mengurus dunia. Sebab tu kebanyakan setengah-setengah itu dia kembali nak cari diri dia setelah kecewa. Dia kecewa sebab hati dia dah sakit. Sakit hati ni, kecewa, mungkin kecewa dengan pasangan, mungkin kecewa dengan perniagaan, mungkin kecewa dengan follower, tak nak tee up dia dah. Macam-macam lah faktor kekecewaan. Hati dia sakit. Hati dia sakit disebabkan oleh fasa dahulu dia, dunia akal nafsu yang mengambil alih kehidupan dia. Maka cara dia kalau nak ubah balik ke arah menjadikan hati dia nak mentadbir akal ni, maka berlakulah penyucian. Penyucian ni sepatutnya berlaku dari awal, tetapi disebabkan oleh tadi kegagalan dia menjauhi agama, maka dia biarkan hati dia. Maka di saat itulah nanti hati dia akan sakit. Nak menyucikan pun sakit. Sebab tu nanti akan suka persoal. Bila kita bawa hadis, bawa hujah yang nak membersihkan hati, akal persoal. Betul ke Ustaz? Kenapa ya Ustaz? Ya ke Ustaz? Kenapa ya? Kenapa? Sebab waktu itu dengan proses penyucian. Hati dia tengah berlawan sebab kekecewaan dunia ada dalam hati. Dia kadang-kadang dia tak suka pun ada dalam hati. Ustaz Khairul, hati dengan nafsu saya dah bincangkan. Dia tidak sama. Tidak sama.
Saya dah bincangkan tempoh hari susunan dia, tak apa saya ulang balik. Hati ni adalah jiwa yang di dalamnya itu sepatutnya dimasukkan iman. Nah, dia ada perbincangan tentang akal yang kita tengah bincang panjang lebar ni, akal. Nafsu ni adalah perasaan saja. Pak kata ustaz kata dia ada baik ada buruk, ya. Tapi nafsu ni kalau dibiar tak ada iman, semuanya buruk belaka. Sebab perasaannya akan dikuasai oleh dunia. Isunya sekarang macam mana nak tundukkan akal dan nafsu ini. Sebab kalau dibiarkan dia akan pergi ke dunia ni. Maka iman ni lah kena berfungsi menundukkan nafsu, mengontrol akal. Maka hati nafsunya ditundukkan oleh iman, itulah dipanggil tunggangan dia. Itulah kata Ustaz kata nafsu. Jangan risau, nafsu ni tetap digunakan balik. Dia tak ada hilang bernafsu dia. Walaupun dia tak bernafsu dah, itu maknanya nak mati. Memang kan nafsu ni digunakan balik. Sebab nafsu ni dia tak kenal rupa. Dia tahu kalau jahat, dia buat jahat. Kalau baik, dia buat baik. Nafsu ni tak ada. Dia ikut mana? Kecenderungan akal tu kat mana? Kalau akal ni, yang mana akal telah dipengaruhi oleh nafsu, yang mana nafsu dipengaruhi oleh dunia. Nafsu yang kontrol dunia. Nafsu dipengaruhi, dunia yang kontrol nafsu. Minta maaf. Dunia yang pengaruhi nafsu. Bukan iman. Jadi dunia ni kontrol bagi mainkan perasaan. Sebab nafsu ni perasaan. Bila cerita beragama, bosan. Agama je, jiwa je bosan. Kalau sebut dunia, seronok sikit. Hidup. Bila sebut dunia, nak pula cerita buat duit. Oi, seronok ni. Perasaan pun jadi. Jadi semangat nak cari duit. Lepas tu akal pun naik ke atas. Nafsu masuk dekat akal. Akal kata, kira cari duit banyak-banyak. Akal pun tengok dunia balik. Oh, hidup kalau tak ada dunia ni macam mana ni? Susah ni. Dah, dia pusing kat situ. Hati tak ada apa-apa. Tu yang sakit hati tu. Patutnya dia jadi macam ni. Dunia itu jadi macam ni. Dunia mestilah ditadbir oleh akal, yang mana usaha-usaha yang kita nak usaha-usaha tu, silakanlah usaha. Memang usaha ni duduk kat akal lah. Akal duduk kat usaha lah. Sama lah ni. Tapi usaha yang mana didorong oleh iman. Bukan usaha didorong oleh nafsu lagi dah. Nafsu ni pula dijaga oleh iman. Iman ni. Ni lah akal ni. Akal ni. Yang mendorong nanti nak buat ni adalah nafsu lah. Nafsu ni yang akan mendorong balik. Ini perasaan nafsu mutmainnah. Dia panggil nafsu yang ditundukkan. Yang nafsu yang ditundukkan oleh iman tadi. Maka akalnya akan memberikan instruction balik. Akal yang waras akan menggunakan nafsu yang dah telah dibentuk oleh iman tadi. Bagaimana Ustaz nak bersikap rahmat dengan orang jahil yang berbicara agama, ahli maksiat, golongan pembenci, rasa nak lawan pun ada, marah pun ada, jadi itu kira iman ke nafsu Ustaz? Apabila kita mendengar perkara-perkara yang bertentangan dengan agama, itu mesti akan ada satu semangat, perasaan itu. Perasaan itu akan ada, tetapi apabila orang beriman bercakap, yang berakal waras, mestilah dia tak ikutkan kemarahan itu. Dia tak ikutkanlah kemarahan tadi. Marah ada lah, takkanlah orang cakap main-main pasal agama kita pun biasa je. Redha, alhamdulillah. Masa iman tu hidup lah. Iman tu hidup lah. Maknanya bila orang main-mainkan agama, cakap ikut suka, cakap tak ikut garis panduannya, kita yang dah faham ni, mestilah ada satu dorongan nafsu tadi tu, dorong itu, nak marah ni, benda ni salah ni. Tapi disebabkan iman kata, akal ada kan. Okay, sekarang cakap, bagi hujah yang betul guna akal. Sebab tu orang beriman, dia berhujah. Orang yang tak ada iman, marah. Yang tahu maki. Tu je, cuba tengok. Orang yang beriman, dia berhujah. Dia punya marah dia akan keluar dengan hujah. Hujah semua bernas-bernas.
Orang yang ikut nafsu ni semua marah-marah. Habis kuat, iyalah tu. Betul ke baca Quran tu boleh kaya? Itulah. Habis kuat, dia akan pelikihkan. Habis kuat, dia akan serang peribadi. Alah, orang agama pun samalah. Orang beriman, kalau dia berhujah, dia akan keluarkan akal-akalnya yang mana telah dimasukkan dengan hujah-hujah yang bernas. Adakah diam cerita baik Ustaz demi menjaga hati dan akal? Nabi kata begitu, sekiranya tiada lagi ilham tu sampai, loading, tak sampai-sampai lagi ayat, diam dulu. Tetapi tak bermakna diam itu baik. Nabi kata, berkata baik dulu. Falyakul khairan, maksud Nabi suruh cakap dulu. Falyakul khairan, au liyasmut, atau diam. Atau dah tak ada, tak boleh cakap yang baik, atau diam. Maksud diam ni bukan terus diam. Cari ilham. Cari ilham balik. Itu maksud dia. Itu Nabi. Dan memang kadang-kadang disuruh diam itu sebab apa? Sebab kita bimbang nafsu tengah kuasai akal. Dia bertukar-tukar. Kadang-kadang ni dia turun naik. Kadang-kadang nafsu menguasai akal, lalu kita tak ada satu hujah yang kuat untuk bercakap, lalu kita akan lebih kepada marah, lebih kepada makian, lebih kepada cacian. Lebih baik diam dulu, perbetulkan balik istighfar, kuatkan balik iman, kefahaman, kemudian ambil hujah yang benar. Itu cara dia. Bukan dia mendiamkan, bukan mendiamkan. Sebaliknya bagaimana Ustaz? Sebaliknya orang yang bernafsu, yang tidak jelas iman dia akan marah-marah. Kita akan dengar bukan hujah yang keluar, tetapi marah-marah akan keluar. Banyak kata-kata kesat yang akan keluar. Banyak menyerang peribadi. Banyak akan mempersoalkan. Banyak akan mengelirukan. Kalau orang beriman, dia berhujah bukan mengelirukan. Dia akan mematahkan keliruan. Dia akan mematahkan kekeliruan. Dia akan mematahkan segala perkara-perkara yang kebatilan. Sebab itu kalau sekiranya bertembung dengan yang hak ni, orang kata apa? Jangan ditegakkan benangnya basah. Memangnya hak ni takkan tumbang lah. Tinggal lagi, anda lagak tak lagak je lah. Sebab itu dia akan ada menjawab. Kata, menjawab tu sebab apa? Hujah tu keluar. Jawab ni. Hujah tetap hujah. Bukan kata suka berhujah. Itu lain. Itu nafsu. Suka berhujah, berdebat. Nak tengok siapa yang lebih ilmu, siapa yang betul, siapa yang salah. Tu. Sebenarnya bukan betul salah. Tengok nak menegakkan kebenaran. Jadi nafsu yang dah ditundukkan itu akan mendorong kita menambahkan lagi semangat, dorongan untuk melakukan segala bentuk kebaikan. Nafsu tetap ada. Tinggal lagi ke mana arah kegunaan dia, itu tergantung kepada adakah akal yang dipengaruhi, yang dibimbing oleh iman, ataupun akal yang telah dipengaruhi oleh dunia dan nafsu tadi. Itu dia. Itu kaedahnya. Ustaz, bagaimana cara membersihkan hati dari sifat mazmumah agar nafsu dapat ditundukkan sebab dirasakan sangat susah? Letakkan lak tadi. Caranya adalah penafian mesti berlaku. Menyucikan itu dalam konteks, kalau kita faham cuci, itu gunanya apa? Cuci, kalau kata kotoran, pada faham lah kotor. Apa tadi, yang mana tadi? Ni, apa penyucian ni? Ni kotor dah hati ni. Dia nak tahu kotor tak kotor tu, dia dah kecewa, dah sakit, dah rasa kelang kabut hati tu. Tu dah ada kekotoran tu. Nak soal. Bila sebut cuci ni lap ke? Lap, orang kata apa? Belai ke sental? Kalau pun cuci, mesti kena sental. Sental ni pula kotoran degil pula tu. Dengan sabut besi kan? Sabut besi. Maksudnya, bukan kerja lemah lembut lah. Kerjanya penegasan. Hukum. Tak boleh. Tu penegasan. Sebab tu kena ada balik yang membimbing. Yang mengarah, membimbing. Tak boleh. Cinta dunia. Hilangkan dunia itu. Suka makan, kurangkan makan. Macam tu. Suka apa?
Apa benda yang kita ada ketagihan tu akan dikurangkan. Nakkan perhatian, kurangkan. Silap pula kadang-kadang, itu dia panggil kadang-kadang dalam pengajian dia bersuluk tu, cikgu. Sebenarnya adalah nak hilangkan tu, nak sental tu. Dan biasanya carilah orang yang akan lebih kepada mengarah kita. Itu lebih baik. Sebab tu guru ni tujuannya adalah untuk mengarah kita. Sebab kalau ikut kita akan ikut mana yang kita suka. Tapi kalau guru arah, berhenti, jangan buat begini, jangan buat gitu. Itu sebenarnya, itu pengajian bimbingan. Dia kena begitu. Lah? Dia memang kena, sebab tu kadang-kadang Allah Ta'ala faham cara terbaik menyucikan kita itu adalah dengan jalan kesakitan. Itu pun penyucian. Sakit, keliru datang, ya Allah apa benda ni, sebenarnya nak menyucikan. Sebab tu Nabi kata kafarah. Setiap kesakitan itu kafarah segala dosa. Dalam hati tu bila resah-resah, sakit-sakit tu dosa lah. Dosa lah. Sebab tu duduk dalam, salah satunya duduk dalam pengajian yang ada arahan-arahan. Kalau sekadar beritahu, ya, buat ni ya, beramal begini ya, amalan begini ya, tu bagi tahulah. Tapi kalau duduk ini tak boleh, ini jangan buat, betul kan macam ni, tu baru kita, okey, aku sedang diarah oleh guru, macam itulah. Jadi sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu bila kita kaitkan kembali kepada kaedah yang benar. Sebab tu dia panggil torik tu. Torikat, jalan yang membimbing. Itu kembali kepada, mesti ada kaedah. Cikgu kata tadi, apa kaedahnya Ustaz? Tidak lain tidak bukan memperbetulkan perangai kita. Perangai-perangai yang ini sebenarnya memberi kesan kepada hati kita yang dah terkesan dengan kekeliruan dunia itu. Perangai contoh resah kita, cepat mengamuk mungkin, cepat keliru. Dia kena ada orangnya, jangan keliru. Dah, jangan risau cikgu, jangan marah, jangan ini. Dia kena ada orang yang boleh takbir perangai kita itu. Itulah melalui jalan Tariq Nubuwah, jalan kenabian. Kita kaitkan, sebab tu akhlak ni kita bubuh kat depan. Perangai mesti berubah. Perangai itu yang akan menjadi titik tolak penyucian. Kalau kita kata dia berubah, tapi perangai tak berubah, mulut jenis lepas lagi, sombong lagi, bercakap jenis tak kenal orang, meremehkan orang, itu makna belum lagi. Dia belum buku bertemu ruas lagi tu. Biasanya orang yang berubah, ni bersih hati, dia mula tunduk. Dia hormat orang, tak kisahlah walaupun umur. Tengok Nabi SAW. Dengan budak pun Nabi hormat. Nabi hormat. Bukan kata engkau siapa. Kau siapa? Nabi tak pernah tanya, kau siapa? Nabi akan respect dan hormat. Itu sebenarnya innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Sifat kehambaan itu akan terserlah. Sebab tu ini jalan tasawuf. Tasawuf ni penyucian perangai. Itu dia perangai-perangai yang menyusahkan itu mestilah dihapuskan. Perangai-perangai itulah. Lepas tu perangai tu kita akan nampak pada persoalan-persoalan kehidupan. Itu perangai lah tu. Persoalan kehidupan tu perangai cemburunya, dengan serabutnya, dengan marahnya, dengan orang tak bertanggungjawabnya. Itu semua perangai tu. Perangai tak sabar, nak cepat habis, nak cepat. Semua benda macam itu. Jadi itu adalah kaedah penyucian. Mesti kita tumpukan kepada membetulkan perangai kita. Itu kaedah dia. Baik, jadi sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, begitulah sikit sebanyak perbincangan kita pada malam ini. Jelas, mudah-mudahan kita nampaklah perbezaan itu apabila kita mampu mentadbir urus kembali dunia dengan hati, insya-Allah. Hati yang mana akan beri balik dorongan kepada akal untuk berfikir dengan perkara-perkara baik. Lalu dorongan untuk kita melakukan itu apabila nafsu tadi yang telah ditundukkan, insya-Allah dengan sebaik-baiknya, maka lalu mampulah kita Allah berikan kemampuan untuk melakukan segala bentuk kebaikan, insya-Allah. Baik, saya kira cukup setakat dulu untuk kajian ilmu kita pada malam yang penuh barakah ni. Insya-Allah kita akan sambung pada perbahasan yang seterusnya. Baik, jadi sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan untuk terus istiqomah dalam memahami dan merungkai
segala apa yang telah Allah berikan insya-Allah. Mencari guru untuk dapat ilmu lebih mudah berbanding untuk membimbing. Adakah cara tertentu nak temuinya? Ya, minta saja pada Allah Ta'ala. Teruskan mencari ilmu, maka bertemulah guru nanti. Sebab bila kita nak mencari ilmu tu sudah pasti ada gurunya. Mencari ilmu sudah pasti ada gurunya. Apatah lagi ilmu pemuncian hati. Dah, jumpalah gurunya mengajar. Kalau guru tu duk suruh ulang, duk cerita pasal hati, duk cerita pasal jiwa, duk cerita. Jadi, itulah dia. Bukannya sambil-sambil. Dia kena guru yang betul-betul cerita bab tu. Maka akan jumpalah. Maka sudah pastilah. Macam saya bagi tahu tadi cikgu dan semua. Iman tu mendahului segala-galanya. Jadi, minta kepada Allah. Dan kita dah minta dah pun. Ihdinas siratal mustaqim. Dan Allah sentiasa akan membimbing kita. Sebab tu doa tadi gunakan cikgu doanya. Ada selalu dikongsikan. Ya Allah kurniakan makrifat-Mu, basirah-Mu, pimpin aku dengan cahaya-Mu. Minta. Jangan nampak asal diri kita yang mencari. Jangan nampak ada orang-orang nanti yang akan jumpa aku. Dah. Minta sungguh-sungguh dengan Allah. Ya Allah, aku perlukan bimbingan daripada-Mu. Hantarkanlah aku seorang guru. Hantarkanlah aku ilmu yang benar. Itu minta ke Allah lah. Itulah peranan iman. InsyaAllah. Mudah-mudahan Allah rahmati kita semua. Mohon ampun maaf di atas segala kekurangan, terkasar kata itu kurang bicara. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada malam yang penuh barakah. InsyaAllah. Khair. Aku luqali haza wa astaghfirullah azim li wa lakum wa bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Wallahu a'lam bisawab. Takbir. Allahu akbar.